Pada malam ini adalah peperangan yang pertama, tahun yang pertama hijrah. Berlaku ada 4 peperangan yang besar dan kita akan bincang satu persatu. Baik, sebelum berlakunya peperangan baginda Nabi SAW pada satu hijrah, iaitu direkodkan dalam satu kitab, iaitu namanya Al-Kamil fi Tarikh, yang dikarang oleh Al-Imam Izzuddin Ibn Athir. Dia membawakan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah mempersiapkan kaum Ansar, iaitu daripada galangan Aus dan juga Khazraj. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa idna min syarri nafsina. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahmah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyul azim. Amma ba. Alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada malam ini. Sama-sama kita berada di dalam rumah Allah dan juga berada di dalam majlis ilmu, berbincang berkaitan tentang junjungan baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan menimbulkan kecintaan yang mendalam kepada junjungan baginda Nabi SAW, sehingga menambahkan lagi iman dan amal kita dan menambah lagi keyakinan kita kepada Allah dan Rasulnya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah untuk malam ni kita akan sambung lagi perbincangan berkaitan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ini adalah peperangan yang pertama, tahun yang pertama hijrah. Berlaku ada 4 peperangan yang besar dan kita akan bincang satu persatu. Baik, sebelum berlakunya peperangan baginda Nabi SAW pada satu hijrah, iaitu direkodkan dalam satu kitab, iaitu namanya Al-Kamil fi Tarikh, yang dikarang oleh Al-Imam Izzuddin Ibn Athir. Dia membawakan yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan kaum Ansar, iaitu daripada galangan Aus dan juga Khazraj. Mereka itu adalah bangsa yang Allah Ta'ala siapkan sebagai tentera-tentera Islam. Dan ini yang dilihat seperti mana yang direkodkan oleh Ibn Athir, iaitu beliau mengatakan Aus dan Khazraj ini adalah bangsa yang berperang ratusan tahun. Bangsa yang berperang ratusan tahun. Dan peperangan itu adalah perang saudara. Kita boleh bayangkan tuan-tuan, kalau perang saudara ni yang dia dah tak rasa takut dan dia tak rasa kasih, walaupun sesama satu pertalian darah. Aus dan Khazraj ini merupakan adik-beradik yang datangnya daripada Yaman. Apatah lagi kalau dia nak berbunuhan atau berperang dengan bangsa yang selain daripada ahli keluarganya. Mungkin dari satu sudut kita nampak adanya kekejaman bagi bangsa ini pada zaman dahulu. Tetapi rupa-rupanya Allah Ta'ala mempersiapkan mereka sebagai bangsa perang yang menjadi tembok benteng kepada kerajaan Islam Madinah. Orang Mekah yang dikenali sebagai muhajirin, ini bangsa korporat yang akan menguruskan ekonomi dan pentadbiran di kota Mekah. Manakala orang Ansar, kalangan orang Madinah, mereka ni akan diletakkan sebagai tentera-tentera Islam. Jadi gabungan di antara muhajirin dan Ansar menjadikan satu buah negara yang sangat mudah untuk didirikan dalam tempoh yang singkat, mempertahankan negara dalam masa yang sama melicinkan pentadbiran negara Islam Madinah yang pertama yang didirikan oleh baginda Nabi SAW. Baik, dalam kitab Al-Kamil fi Tarikh, dia bawakan banyak peperangan-peperangan yang berlaku di antara Aus dan Khazraj sebelum kedatangan Islam. Selalu kita dengar Aus dan Khazraj ni bertelingkah, bergaduh
Tetapi dalam riwayat-riwayat sirah, mereka bukan bertelingkah dan bergaduh. Sebenarnya mereka ini adalah berperang di antara sesama mereka. Ada banyak peperangan yang berlaku, namun kita ambil satu contoh. Peperangan yang berlaku di antara Aus dan juga Khazraj. Semisal, iaitu berlaku peperangan di antara satu kabilah daripada Khazraj yang dikenali sebagai kabilah Ka'ab bin Amru al-Mazini. Ini satu kabilah. Namanya kabilah Amru al-Mazini. Ka'ab al-Amru bin Azini. Kabilah ni adalah kabilah Khazraj. Dia bergaduh dengan kabilah yang datangnya daripada kabilah Aus, iaitu kabilah Bani Jahjabah. Ni kita tak payah ingat lah tuan-tuan, banyak nama ni. Jadi Aus dan Khazraj, di antara mereka ada anak-anak dia, dan semua itu ada puak-puak dia. Dan puak Aus bergaduh dengan puak Khazraj. Berlaku dekat satu tempat namanya Rahabah. Ceritanya, kata Izzuddin Ibn Athir, dia kata apa? Ka'ab bin Amru al-Mazini telah berkahwin dengan seorang wanita daripada Aus, iaitu kabilah Bani Salim. Dua-dua ni bertelagah. Tapi kalau berlakunya perkahwinan, mereka berkahwin walaupun daripada kabilah yang berbeza. Benarlah tuan-tuan, cinta tu adalah buta kan. Saya tak kisah dah dia ni kabilah apa ke, dia ni parti apa ke, yang penting saya kasih dia, saya nak kahwin dia. Ni berlaku. Jadinya bila dia berkahwin, lalu ketua Bani Jahjabah, iaitu daripada kabilah Aus, namanya Uhaina bin Al-Julah, memerintahkan pengikutnya supaya memperhatikan Ka'ab dan membunuhnya. Nampak? Keluarga daripada pihak wanita ni tak nak. Tapi sebabkan lelaki ni dah berkahwin dengan wanita ni, keluarga wanita ni yang datang daripada Aus perintahkan lelaki-lelaki daripada Aus perhatikan Ka'ab dan bunuh Ka'ab. Jadinya akhirnya perkara ni sampai kepada saudara Ka'ab, iaitu daripada puak Khazraj. Antara ni bergaduh dah ni. Jadinya bila perkara tu tahu tuan-tuan, Ka'ab tahu yang mana keluarga wanita Aus ni nak berperang dengan dia, nak membunuh dia, maka berlakulah peperangan. Nampak? Bermula asal daripada perkahwinan, tercetus perang, dan perang itu bukan perang di antara individu, tapi perang di antara kabilah besar. Bukan Bani Salim lagi, ni bukan Bani Ka'ab lagi, tetapi yang berlaku adalah antara Aus dan juga Khazraj. Bahawa Aus ada kabilah-kabilah puak-puak dia, bahawa Khazraj ada puak-puak dia. Semuanya bertelingkah, semuanya bergaduh hanya sebab satu je. Dia ni bukan geng kita, bukan puak kita, maka kita kena berperang dengannya. Ni watak yang Allah Ta'ala tunjukkan. Mereka sanggup berbunuhan walaupun satu pertalian darah, tapi ini adalah sebagai persiapan persediaan Allah kepada bangsa ini untuk mempertahankan kota Madinah Al-Munawwarah. Baik, ada satu lagi kisah. Dan kisah ni kalau kita tengok, dia adalah kisah yang tak masuk akal lah. Sebelum kita masuk perang Nabi ni, saya nak bawa tuan-tuan. Perang dia sampai perang yang kita kata tak masuk akal. Ada satu kisah, iaitu perang yang mencetus sampai 100 tahun. Perang ni dia berlaku sampai 100 tahun. Dia bermula daripada satu perang, tapi gaduh dia sampai 100 tahun. Namanya Perang Hathib, nama dia. Perang Hathib. Hathib ni diambil daripada nama seorang pemimpin yang dihormati, namanya Hathib bin Qais. Dia ni adalah datang daripada Bani Umayyah bin Zaid daripada kabilah Aus. Perang tu nama si fulan ni lah. Dan perang itu terjadi di jambatan empangan milik Bani Al-Harith bin Khazraj. Ceritanya macam mana tuan-tuan? Ada satu kabilah, iaitu namanya kabilah Bani Sa'labah. Dia ni datang kepadanya ada seorang tetamu. Ada datang tetamu tuan-tuan, jumpa dengan satu kabilah ni. Jadinya mereka ni pergilah ke satu pasar yang paling hebat di kota Madinah, namanya Pasar Bani Qainuqa. Pasar Bani Qainuqa ni tuan-tuan kena bayangkan, dia macam Harrods dekat London tuan-tuan. Dia pasar yang paling mewah, pasar yang menjadi tumpuan di kota Madinah. Kalaulah kita pergi ke Madinah tuan-tuan, ataupun pergi ke Mekah. Sebab itu Nabi membezakan di antara masjid dengan pasar. Dan Nabi tak izinkan ada jual beli di dalam masjid. Sebab kita sampai ke Mekah, ke Madinah tuan-tuan, kalaulah tidak ada pengharaman daripada Nabi tu, tegahan daripada Nabi,
percayalah tuan-tuan, pasar-pasar dekat luar Masjidil Haram, Masjid Nabawi tu boleh sampai masuk ke dalam masjid tuan-tuan. Betul tak? Sebab apa? Terlalu hebat dia punya jual beli tu, sampai meriah. Dan hari ni kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, Madinah ni akan diluaskan sampai ke Jabal Sila'. Dia ada satu lagi, dia nak robohkan kawasan-kawasan di sekitar pinggiran Madinah ni. Dia akan buat satu lagi development yang baru, namanya Ruwa Madinah. Ruwa Madinah ni dia akan bina sampai ke Masjid Sila', ke Jabal Sila'. Jabal Sila' ni dia daripada Movenpick tu sampai ke ujung tu, ada bukit belakang tu. Dan kalau tuan-tuan tengok daripada Masjid Quba, semua perumahan tu dah dirobohkan. Ni kawasan dia akan jadi besar. Hanya jual beli sahaja. Dia akan letak kompleks mall-mall yang hebat-hebat lah. Jadi zaman dahulu, zaman Nabi ni ataupun sebelum zaman Nabi, pasar yang paling mewah dekat Madinah ni, Yathrib, adalah pasar Bani Qainuqa. Macam kita di Pavilion, apa lagi tuan-tuan? Yang hebat-hebat lah. Sunway, sini apa panggil? Pisau piramid kan? Macam itulah tuan-tuan bayangkan. Jadinya, kawan ni pergi ke pasar Bani Qainuqa, ni pasar Yahudi. Dia bawa tetamu dia jalan-jalan dekat pasar tersebut. Lalu, dia dilihat oleh seorang lelaki namanya Yazid bin Al-Haris. Dia ni datang daripada kabilah Khazraj. Okay. Tadi kawan tetamu ni daripada Aus. Jumpa dengan si Fulan ni daripada Khazraj. Jadi, Yazid ni dia menawarkan kain selendangnya kepada seorang Yahudi. Yahudi yang dekat situ tuan-tuan. Yazid ni daripada Khazraj kata pada seorang Yahudi, kamu nak tak kain selendang saya? Mungkinlah harga selendang tu sangat mahal. Mungkin tawaran dia, ini iPhone 14 Pro Max contohlah. Ni saya tawarkan awak. Syarat dia mudah aja. Nampak tetamu tu, kamu tendang punggung dia. Ni sebut dalam kitab tuan-tuan. Tendang je punggung tetamu. Sebab bagi orang Arab, tetamu ni adalah satu rahmah. Bahkan itu yang diajar dalam agama kita kan. Jadi penghormatan mesti kita ikram tetamu-tetamu ni. Jadi dia nak aibkan orang Aus. Jadi Khazraj ni kata apa? Kamu tendang tetamu si Fulan ni, kamu akan aku hadiahkan dengan selendang ni. Jadi Yahudi ni tuan-tuan, pergilah buat seperti mana yang dia perintahkan. Dia pergi buat. Jadi datanglah Hasib ni tuan-tuan. Hasib ni yang pencetus nama ni, daripada kabilah Aus ni, dia dapat tahu cerita ni. Maka dia pun pergi ke pasar dan dia terus pergi ke pasar. Lalu tetamu dia tadi tu tunjukkan, si Yahudi ni lah yang tendang saya tadi ni. Lalu Hasib ni datang, dia ni orang terhormat, ketua kabilah. Dia pergi pukul Yahudi ni sampai cedera. Bila berlakunya kisah ni tuan-tuan, akhirnya tercetus perang. Ceritanya asalnya tendang punggung tetamu je. Tapi berlaku perang sampai 100 tahun. Dia ni mewarisi marah dia. Kita ni mewarisi harta tuan-tuan. Ni ayah ada harta, ayah ada apartmen tak? Ayah ada musuh, ni musuh kamu. Ini dia berlaku berlarutan hampir 100 tahun. Tengok tuan-tuan. Ini adalah pergaduhan di antara Aus dan juga Khazraj. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab tuan-tuan, sebenarnya perang ni sangat banyak. Cuma saya bawa dua ni sebagai satu gambaran kepada tuan-tuan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mempersiapkan satu kabilah yang berani, yang terkenal sebagai bangsa perang daripada kalangan Aus dan juga Khazraj. Sebab itu bila Nabi SAW menuju ke Madinah, Abu Jahal dan juga sekutu-sekutunya di kota Mekah tuan-tuan, semuanya dah setakut dan bimbang. Sampai mereka berbincang, meeting di Darun Nadwah, di Parlimen Quraisy. Kalangan orang-orang Quraisy ini kata apa? Abu Jahal, kamu biarkan je Muhammad keluar daripada kota Mekah. Bukankah kita memang tak nak Muhammad duduk di kota Mekah ni? Jadi dia dah keluar, biarkan dia keluar. Tapi kata Abu Jahal, tak boleh. Sebab Muhammad menuju ke satu tempat yang mana mereka memiliki bangsa yang mahir dalam ilmu peperangan, iaitu bangsa Khazraj dan juga bangsa Aus yang dikenali sebagai Ansar. Okey, jadi Allah Taala persiapkan mereka, maka gabungan ini adalah gabungan yang paling sempurna. Dan saya dah sebut pada tuan-tuan pertemuan kita yang lalu, iaitu telah berlaku beberapa perkara masa Nabi SAW hijrah, sehinggalah Allah turunkan wahyu dalam surah Al-Hajj yang membenarkan baginda Nabi SAW untuk berperang dengan syarat, iaitu setelah diperangi terlebih dahulu. Nabi tak boleh keluar berperang melainkan Nabi
perangi terlebih dahulu. Datangnya mungkin satu mudarat ataupun datangnya satu musibah, barulah Nabi diizinkan untuk mempertahankan diri. Sebab itu kalau kita baca dalam kitab sirah, para ulama sirah menyebutkan tahun pertama Nabi hijrah ke Madinah sampailah tahun yang kelima, tahun itu dikenali sebagai Amud Difa', iaitu tahun defensif. Nabi hanya dibenarkan untuk mempertahankan diri sahaja. Lepas daripada zaman tu tuan-tuan, barulah adanya tahun yang Nabi SAW mula menyerang musuh-musuh daripada luar kota Madinah. Okey, baik. Kita tengok tuan-tuan. Yang pertama, bila Allah izinkan perang, 3 perang yang berlaku secara berturut-turut. Pertama, iaitu pada bulan Ramadan. Kedua, pada bulan Syawal. Dan yang ketiga, iaitu pada bulan Zulkaidah. Ini berturut-turut ni, Ramadan, Syawal, Zulkaidah. Waktu ni tuan-tuan masih lagi belum ada pelaksanaan ibadah puasa Ramadan dan tidak ada sambutan Hari Raya Aidul Fitri. Okey. Jadinya perang pertama Nabi SAW menghantar ketua panglimanya bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Baik, sebelum tu tuan-tuan, saya dah sebut sebelum ni, cuba kita ulang kaji lagi sekali. Dalam peperangan Nabi SAW ada 3 perang, ada 3 istilah perang. Pertama namanya Ghazwah, yang kedua namanya Sariyah, dan yang ketiga namanya Ba'ath. Kalau kita baca dalam kitab bahasa Melayu, semuanya diterjemah sebagai perang. Tapi kalau kita belajar bahasa Arab ataupun kitab-kitab sirah yang mengekalkan bahasa Arabnya, istilah-istilah Arabnya, tuan-tuan akan nampak ada perang yang dinamakan dengan nama Ghazwah. Ghazwah ini adalah perang yang Nabi sendiri memimpin sebagai ketua panglima perang. Brigade General dalam pasukan itu adalah baginda Nabi SAW. Okey, itu namanya Ghazwah. Kalau namanya Sariyah, dia adalah kumpulan-kumpulan kecil ketenteraan. Dia ada misi-misi yang tertentu. Mungkin Riki, mungkin pergi tengok musuh, mungkin pergi buat intipan, itu dipanggil Sariyah. Dan ada kalanya Sariyah ni tercetus perang. Tetapi bezanya dengan Ghazwah, Sariyah ini ketua panglima ataupun ketua pasukannya adalah daripada kalangan para sahabat Nabi SAW. Nabi dekat mana? Nabi di kota Madinah. Okay, Nabi tak keluar perang. Hanya sahabat-sahabat saja keluar perang, tapi perancangan perang itu dipimpin oleh baginda Nabi SAW. Tapi yang akan mengurus operasi nanti adalah sahabat Nabi, bukan baginda Nabi SAW. Ketiga, namanya Ba'ath. Ba'ath ni kita terjemah sebagai delegasi ataupun utusan. Kumpulan yang keluar daripada Madinah bukan untuk berperang dan bukan operasi ketenteraan. Tetapi dia adalah delegasi yang dihantar oleh Nabi dengan tujuan-tujuan yang khusus, perdamaian, mengajar Quran dan sebagainya lah. Maka kumpulan itu dikenali sebagai Ba'ath. Tapi tiga-tiga ni kalau dibincang dalam ilmu sirah disebut dalam bab Al-Maghazi, iaitu bab peperangan. Dia duduk dalam bab peperangan. Okey. Nabi SAW tuan-tuan, bila diizinkan perang, maka Nabi SAW hantar 3 perang berturut-turut. 3 perang yang pertama ni tuan-tuan, dia adalah perang yang Nabi SAW susun dengan cara yang paling strategik, taktikal lah. Kenapa tuan-tuan? Pertama, Nabi SAW telah menetapkan lokasi-lokasi Sariyah ni semuanya adalah di penjuru-penjuru pinggiran Madinah. Di mana? Pertama namanya Al-Aish. Kedua namanya Rabigh. Ketiga namanya Al-Qarar. Tiga-tiga ni duduk di penjuru-penjuru yang strategik. Penjuru-penjuru yang strategik. Kenapa tuan-tuan? Sebab Nabi SAW nak tunjukkan kepada mereka-mereka yang duduk di pinggiran Madinah, ini adalah border di antara kerajaan Islam Madinah dengan kerajaan bukan kerajaan Islam Madinah. Itu tunjuk. Ini kita punya sempadan dia. Sempadan kerajaan Islam dengan sempadan yang bukan kami pimpin. Jadi Nabi SAW kawal 3 penjuru ni. Itu yang Nabi pilih. Al-Aish, kemudian Rabigh dan juga Al-Qarar. Kedua tuan-tuan, Nabi SAW pilih 3 tempat ini sebab 3-3 ini merupakan salah satu daripada jalan utama laluan dagangan Quraisy menuju ke Syam. Kita tengok peta, Mekah duduk di selatan, Madinah ni duduk di utara tuan-tuan. Jadi jalan orang Mekah nak ke Syam ni banyak laluan.
banyak laluan. Salah satu jalan utama dia, highway plus dia tuan-tuan, Badar. Badar tu laluan utama dia dan tempat R&R mereka. Kalau orang Mekah pergi ke Syam tuan-tuan, dia akan singgah dekat Badar. Sebab apa? Di kawasan itu mereka berehat dan di kawasan itu jugalah mereka akan berjual beli. Kemudian dia lanjutkan perjalanan sampai ke Syam. Nanti balik daripada Syam, dia akan singgah lagi dekat Badar. Sebab Badar tu ramai kafilah-kafilah dagangan berniaga sebelum mereka pulang ke tanah air mereka. Jadinya sebab itu nanti perang Badar berlaku. Kenapa berlakunya peperangan di Badar? Sebab Abu Jahal ni dia nak tunjukkan dengan gahnya dia menang di hadapan kafilah-kafilah dagangan. Dia nak semua orang tahu perang ni Quraisy menang. Perang ni Quraisy menang. Sebab itu dia memilih untuk berperang di Badar. Okay. Itu cerita dia tuan-tuan. Jadinya Nabi SAW pilih tadi adalah sebagai sempadan. Kedua, Nabi SAW letakkan tentera-tentera ni adalah di laluan-laluan utama. Mana-mana laluan dagangan Quraisy ke Syam, inilah laluan-laluannya. Maka Nabi SAW letakkan tentera. Tujuan dia apa? Roadblock. Bila buat roadblock tuan-tuan, maka ada sekatan ekonomi supaya orang Quraisy takut dengan tentera Nabi. Supaya orang Quraisy tak rasa tenteram. Sebelum ni mereka dapat privilege. Mereka boleh berniaga ke Syam tu sesuka hati dia. Tidak ada lanun padang pasir yang akan buat roadblock yang akan rampas harta mereka. Tapi bila Islam memegang Yathrib menjadi kota Madinah, mereka mula rasa terancam. Mula rasa terancam. Dia rasa tak aman dah. Sebab kalau tuan-tuan baca dalam riwayat sirah, 3/4 hasil pendapatan bagi negara Mekah adalah perniagaan mereka di bumi Syam. Hanya 1/4 sahaja keuntungan datang daripada Yaman. Jadi keuntungan besar tu dekat Syam. Nabi SAW tahu. Sebab dia orang Mekah tuan-tuan. Jadi sebab itu Nabi SAW nak buat sekatan ekonomi untuk melemahkan orang-orang Quraisy. Okey. Itu yang kedua tuan-tuan. Yang ketiga, baginda Nabi SAW tidak sekadar nak buat sekatan ekonomi kepada orang Quraisy, bahkan Nabi SAW nak orang Quraisy rasa takut, sedar kesalahan mereka, kebatilan yang mereka lakukan dan mereka dalam kesesatan. Dalam masa yang sama, Nabi nak mengislamkan orang-orang tempatan. Yang ini saya dah sebut dahulu tuan-tuan. Bila Nabi hantar tentera ke satu tempat, misi utamanya adalah mengislamkan orang tempatan. Sebab tujuan Nabi berperang ni sebab Nabi diperangi. Nabi ni dia hanya membawa risalah, membawa keimanan, sampaikan dakwah. Mereka beriman, alhamdulillah. Tapi kalau kita duduk di zaman perang, beriman adalah benda yang utama. Kalau mereka dah beriman, kita buat satu perjanjian damai. Jadinya lepas ni tentera daripada Madinah tak perlu turun ke lokasi dah. Sebab apa? Orang tempatan sudah menjadi sekutu baginda Nabi SAW. Cerdik tuan-tuan baginda Nabi ni sebab tentera tak ramai, senjata tak cukup. Tapi macam mana Nabi SAW menyusun strategi dan taktikal dia? Salah satunya adalah melalui cara seperti ini. Maka sebab itu 3 bulan berturut-turut Nabi hantar 3 operasi. Dan para ulama menyebutkan tuan-tuan, sebelum berlakunya peperangan Badar, perang Badar ni kalau tuan-tuan tengok pada rentetan, dia adalah perang yang ke-9. Kita ada perang pertama, perang kedua, perang ketiga. Ini baru tahun pertama hijrah. Okay, ada 3 perang. Perang Badar berlaku pada bulan Ramadan tahun kedua hijrah. Berbaki lagi ada 6 peperangan. Daripada bulan Rejab sampailah kepada bulan Syakban. Para ulama menyebutkan tuan-tuan, Allah Ta'ala takdirkan perang yang paling besar ni perang Badar. Perang yang ke-9 setelah melalui 8 perang yang sebelum tu. Tujuannya satu je tuan-tuan. Ia sebagai latihan operasi ketenteraan kepada para sahabat. Sahabat-sahabat Nabi ni kalau tuan-tuan tengok pada awal-awal peperangan, semuanya orang Mekah. Tak ada orang Madinah. Orang Madinah tak ada. Sebab apa? Di dalam perjanjian Aqabah Al-Kubra, sebelum Nabi hijrah ke Madinah, orang Khazraj datang jumpa Nabi, jemput Nabi di Mekah. Antara perjanjian dia adalah melindungi Nabi dalam kota Madinah. Luar kota Madinah, mereka tak lindungi Nabi. Itu perjanjian awal. Sebab itu dalam setiap peperangan yang awal ni, orang Madinah tidak terlibat. Bahkan Nabi tak paksa pun. Yang Nabi libatkan hanya orang-orang Mekah sahaja. Okay? Jadinya,
Nabi SAW ni tuan-tuan, dia sangat terhad tentera-tenteranya. Jadi baginda Nabi SAW terpaksa susun strategi yang sangat yang mesti dengan keputusan yang paling tepat. Jadinya 8 perang yang pertama ni tuan-tuan adalah untuk mempersiapkan sahabat-sahabat Nabi ni. Latihan operasi ketenteraan. Macam mana kita nak gempur dan menghadapi peperangan yang sebenar. Jadi Allah takdirkan adanya latihan pada 8 syariah yang pertama ini. Okey, baik. Kita tengok perang yang pertama tuan-tuan. Allah Ta'ala, minta maaf, Nabi SAW telah memilih Hamzah bin Abdul Muttalib sebagai ketua panglima perang. 3 perang pertama ni, tahun pertama hijrah, Nabi tak keluar. Nabi hanya susun dan caturkan peperangan. Sebab apa tuan-tuan? Ni kita boleh bayang tahun pertama, tahun yang Nabi kena mentakbir. Tidak ada lagi urusan-urusan luar negara, tak ada lagi tuan-tuan. Nabi kena takbir bagi orang-orang Yathrib ni percaya dengan kepimpinan Nabi, supaya datangnya ada ketenangan, ketenteraman. Jadi banyak benda Nabi kena uruskan dalam negara. Luar negara, Nabi hantar sahabat-sahabat ni untuk mengetahui operasi-operasi peperangan. Dan setiap ketua panglima, Nabi tak memilih orang sebarang. Yang Nabi pilih adalah daripada kalangan keluarga Nabi sendiri. Sebab itu perang yang pertama Nabi hantar Hamzah bin Abdul Muttalib. Kenapa Hamzah? Pertama, dia keluarga Nabi, supaya Nabi ni walk the talk. Oh, kamu nak cerita bab ghanimah, kamu dapat. Bab pergi perang, kami pula. Bila pula Nabi nak pergi perang? Bila pula ahli keluarga? Seolah-olahnya macam Nabi reserve keluarga dia. Tak. Nabi tunjukkan yang akan jadi frontliner bukan kamu-kamu ni, tapi keluarga aku sendiri. Siapa? Hamzah. Kenapa Hamzah tuan-tuan? Tidak pakcik-pakcik yang lain ataupun ahli keluarga yang lain. Hamzah dengan Nabi ni, dia bukan sekadar hubungan pakcik dengan anak saudara, bahkan dia juga adalah adik-beradik susuan. Orang kenal Hamzah dengan Nabi ni sangat akrab. Sebab itu bila Hamzah syahid di medan Uhud, Nabi SAW sangat sedih dengan kesyahidan Hamzah bin Abdul Muttalib. Bahkan Nabi sangat sukar untuk menerima pembunuhan yang dilakukan oleh Wahsy kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Okay, itu yang berlaku pada Nabi. Jadi Nabi hantar Hamzah sebab dia merupakan bayang-bayang bagi baginda Nabi SAW. Orang nampak Hamzah, orang nampak baginda Nabi SAW. Bahkan tuan-tuan tahu kan, Hamzah ni dia masuk Islam asalnya bukan kerana hidayah. Hamzah ni masuk Islam asalnya bukan kerana hidayah. Dia masuk Islam adalah kerana nak pertahankan Nabi je. Hamzah baru balik daripada pemburuan. Dia dengar satu cerita di Bukit Safa. Ada seorang wanita ni mengadu pada Hamzah. Dia kata, aku nampak Muhammad dipukul oleh Abu Jahal di bukit ni, Bukit Safa ni. Tempat tuan-tuan buat sa'i tu, Bukit Safa yang dalam kaca tu. Di situ Nabi dipukul oleh Abu Jahal, berdarah. Lalu Hamzah dengar tuan-tuan, Hamzah tanya, mana Abu Jahal? Lalu kata wanita tu, Abu Jahal ada di Kaabah. Hamzah pergi jumpa dengan Abu Jahal, dia ambilnya hujung anak panah tu tuan-tuan, ditonyong di muka Hamzah, di muka Abu Jahal. Ni Hamzah buat dia tonyong belakang tu di muka Hamzah. Terkejut Abu Jahal. Lalu Abu Jahal, apakah hal kamu ni wahai Hamzah? Lalu Hamzah kata apa? Ketahuilah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia masuk agama Allah ni tuan-tuan adalah untuk mempertahankan baginda Nabi SAW. Salah satu daripada jalan hidayah. Dia berbeza dengan sahabat yang lain. Hati terbuka. Allah Ta'ala berikan satu perasaan nak masuk Islam tu dengan kerelaan. Tapi tak pada Hamzah. Dia masuk Islam satu je. Untuk pertahankan anak saudara dia, keluarga dia. Dan Hamzah dengan Nabi ni umurnya beza 3 tahun je tuan-tuan. Hamzah tua 3 tahun daripada baginda Nabi SAW. Kerana akrabnya hubungan tu, dia sangat sayang pada baginda Nabi dan dia masuk Islam untuk mempertahankan Nabi. Dan saya suka cerita pasal Hamzah ni sebab dia menjadikan kita ada satu teladan yang kita kena faham. Kalaulah dalam kalangan kita, masyarakat kita, keluarga kita, seseorang yang mu'allaf masuk Islam melalui jalan perkahwinan, jangan sekali-kali kita lekehkan. Kamu ni masuk Islam bukan sebab hidayah. Kamu masuk Islam sebab ada niat lain nak kahwin dengan orang kita. Tak perlu tuan-tuan. Sebab Hamzah pun macam tu juga. Dia masuk Islam bukan atas sebab yang pertama kerana nak mentauhidkan Allah. Hanya dengan niat yang lain. Tetapi itulah jalan hidayah. Lambat laun Allah datangkan hidayah dan dia benar-benar ikhlas beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Okay? Jadinya Hamzah
Dihantar oleh Nabi SAW pada Sariyah yang pertama. Dan dia bertembung dalam peperangan itu dengan Abu Jahal. Okay, ada satu tempat namanya Al-Aish, pertembungan di antara Hamzah dengan Abu Jahal. Abu Jahal bawa balik daripada Syam, bawa harta dagangan banyak, nak menuju ke Mekah, bertembung di Al-Aish. Jadi pertembungan itu tak jadi perang. Sebab apa? Ada seorang ni namanya Majdi bin Amru, dia jadi pendamai. Dia ni sekutu bagi Madinah. Dalam masa sama dia juga sekutu bagi kerajaan Mekah. Jadi dia lah jadi pendamai. Kamu jangan gaduh kat sini lah. Kalau kamu dah gaduh, luar sana lah. Jadi dia damai-damaikan tuan-tuan. Akhirnya tak berlaku peperangan. Baik. Baik, yang kedua tuan-tuan. Baik, yang kedua, pada bulan Syawal, perang yang kedua berlaku, iaitu dipimpin oleh Ubaidah bin Al-Harith bin Al-Muttalib. Siapa Ubaidah ni tuan-tuan? Jarang-jarang kita kenal Ubaidah bin Al-Harith. Jarang-jarang kita dengar nama ni. Kalau Talha bin Ubaidillah, mungkin ya kita selalu dengar. Ubaidillah bin Al-Harith ni tuan-tuan merupakan salah seorang sahabat Nabi yang syahid di dalam peperangan Badar. Ini kira kata sahabat elit. Kalau sahabat ini dikenali sebagai Al-Badri, dia adalah sahabat yang elit. Sahabat Nabi semua elit-elit. Tapi di antara sahabat yang paling istimewa adalah sahabat Badar. Kalau dia join perang Badar, dia antara yang dihormati lah. Dan kalau dia syahid dalam perang Badar, dia lebih dihormati. Sebab itu, tentera-tentera Badar dikenali dengan nama Al-Badri. Tentera Uhud tak dikenali sebagai Uhudi. Tentera Khandak tak dikenali sebagai Khandaki. Tak ada. Hanya khusus untuk tentera Badar sahaja. Jadinya tuan-tuan, Ubaidah bin Al-Harith ni adalah salah seorang daripada sahabat Nabi. Dan dia ni syahid nanti tahun yang berikutnya dalam peperangan Badar. Siapa dia tuan-tuan? Kenapa dia jadi ketua panglima perang untuk Sariyah yang kedua, perang yang kedua ni? Sebab dia ni bukan sekadar sahabat, bahkan dia adalah sepupu baginda Nabi SAW. Tetap dikira sebagai keluarga Nabi. Sebab Bani Hashim ni tuan-tuan, dia pecah ada dua. Satu Bani Hashim, satu lagi Bani Al-Muttalib. Dua ni adalah keluarga Nabi. Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Dua ni adalah keluarga baginda Nabi SAW. Jadi Hashim, dia ada adik. Adiknya nama Al-Muttalib. Al-Muttalib ni tuan-tuan ada anak. Anaknya nama Al-Harith. Al-Harith pula ada anak namanya Ubaidah. Ubaidah. Namanya Ubaidah. Baik, saya cerita sikit tuan-tuan. Nak bagi jelas. Keluarga Nabi SAW ni tuan-tuan, hubungan di antara Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib ni satu hubungan yang sangat rapat. Kalau tuan-tuan ingat lagi, sebelum berlakunya peristiwa Isra' Mi'raj, ini musim Rejab ni tuan-tuan, nak cerita Isra' Mi'raj. Kalau tuan-tuan tengok Isra' Mi'raj ni, ayat pertama Allah Ta'ala cerita dalam surah Isra' berkaitan tentang Isra' Mi'raj. Selalu orang cerita Isra' Mi'raj ni, cerita Nabi naik ke langit, terima wahyu solat, kemudian Nabi pulang. Biasa kita dengar. Tapi kalau tuan-tuan perhatikan, Allah Ta'ala mulakan dengan perkataan Subhanalladzi asra bi'abdih kan. Tapi last kali itu Allah kata apa? Innahu huwas sami'ul basir, kata Allah. Allah kata dialah Allah, Tuhan yang maha mendengar dan Tuhan yang maha melihat. Sedangkan peristiwa itu peristiwa ajaib. Peristiwa yang pelik-pelik. Allah tak kata innahu huwal azizul hakim. Allah lah Tuhan yang maha perkasa yang menjalankan nabinya dalam peristiwa yang pelik-pelik. Sepatutnya macam tu. Tapi Allah kata tak. Dia adalah Tuhan yang mendengar dan maha melihat. Kenapa tuan-tuan? Sebab Allah nak bila kita cerita Isra' Mi'raj, dia bukan sekadar cerita Isra' Mi'raj. Cerita tu kita boleh tahu, tapi tak jadi teladan. Sebab itu adalah khusus untuk Nabi. Yang Allah nak highlight cerita sebelum Isra' Mi'raj. Kenapa tuan-tuan? Allah kata dia maha dengar dan maha melihat. Sebab sebelum Isra' Mi'raj yang Allah kurniakan pada Nabi ni, Nabi menghadapi ada 4 musibah paling besar. Kewafatan Abu Talib, kewafatan Khadijah, diboikot oleh Quraisy selama 3 tahun dan dihalau di Taif. 4 cerita ni, kalau cerita Isra' Mi'raj, 4 cerita ni yang patut kena cerita. Sebab daripada itulah kita tahu kenapa Nabi diangkat dan macam mana peristiwa itu memberi kesan selepas kepulangan baginda Nabi SAW daripada Isra' Mi'raj.
Okey. Jadinya salah satu musibah yang Nabi hadapi adalah diboikot oleh Quraisy. Ketika Nabi diboikot, siapa yang bersama dengan Nabi? Bani Hashim, Bani Al-Muttalib. Beriman ke tidak? Sebahagian mereka tak beriman. Tapi mereka tetap bersama dengan baginda Nabi SAW. Diboikot 3 tahun. PKP tuan-tuan, 3 tahun tuan-tuan. Kita PKP tak boleh rentas daerah 6 bulan. 3 bulan, 2 minggu. Sekali lepas macam tu dah. Bayangkan. Yang ini 3 tahun berturut-turut tak dibenarkan keluar. 3 tahun tak dibenarkan keluar. Jual beli kepada mereka semuanya dengan penganiayaan dan keazaliman tuan-tuan. Jadinya, bila mereka ni sanggup bersama dengan Nabi, sedangkan mereka tu tak beriman pada Allah dan Rasul, tapi atas semangat kekeluargaan mereka bersama dengan Nabi. Maka Nabi SAW sangat mengasihi Bani Al-Muttalib dan sangat mengasihi Bani Hashim. Sebab itu Datuk Nabi dikenali dengan nama Abdul Muttalib. Datuk Nabi, dia bukan datang daripada anak kepada Al-Muttalib. Tidak. Datuk Nabi ni, dia adalah anak kepada Hashim. Kita baca sirah tuan-tuan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf kan. Dia adalah anak kepada Hashim, Bani Hashim, bukan Bani Al-Muttalib. Tapi kenapa namanya dipinjamkan daripada nama Al-Muttalib, adik kepada Hashim, moyang Nabi ni? Sebabnya Datuk Nabi ni asalnya bernama Syaibah. Asalnya bernama Syaibah. Syaibah dalam bahasa Arab artinya adalah uban. Dia lahir tuan-tuan, rambut dia ada uban. Orang Arab dahulu percaya, kalau bayi yang rambutnya beruban, bayi ni umurnya panjang. Satu penghormatan. Kerana umurnya panjang, dipercayai macam tu, maka dinamakan anak tu dengan nama Syaibah. Benda ni tak pelik lah tuan-tuan. Kita pun macam tu juga. Anak lahir hari Khamis, panggil anak Muhammad Khamis. Lahir Jumaat, Jumaat nama dia. Hari Isnin, Isnin nama dia. Lahir bulan Syawal, Syawal nama dia. Macam tu lah budaya zaman dahulu. Anak dia ada uban, Uban nama dia. Kita tak sedap lah nama uban kan. Bilal apa? Haji Uban, tak sedap lah. Tapi kalau nama Haji Syaibah, sedap sikit nama dia. Jadinya dia namakan Syaibah. Dia ni Syaibah tuan-tuan, lahir dekat mana? Datuk Nabi ni lahirnya di Yathrib. Lahirnya di Yathrib. Moyang Nabi Hashim, dia pernah berdagang pergi ke Syam. Dia ni kira pioneer tuan-tuan, membuka laluan dagangan Mekah sampai ke Syam. On the way dia nak ke Syam tuan-tuan, dia telah singgah dekat satu tempat iaitu Yathrib. Dan dia telah berkahwin Tashenggo, ni zaman dahulu lah, perkahwinan Tashenggo. Dia berkahwin dan dia terus menuju ke Syam. Tak sampai ke Syam, dia meninggal dekat Gaza. Di Palestin hari ni dia meninggal. Dan dikebumikan Hashim itu di Gaza, di Palestin. Hasil perkahwinan yang sementara tu tuan-tuan, dengan seorang wanita di Yathrib, dikurniakan anak. Siapa? Syaibah. Ini Datuk Nabi ni. Syaibah. Jadinya tuan-tuan, Syaibah duduk dekat Yathrib. Dia tak tahu cerita pun bapak dia ni pemerintah ke apa, dia tak tahu. Selepas Hashim meninggal, siapa yang naik jadi pemerintah di Mekah? Namanya Al-Muttalib, adik kepada Hashim. Jadi Al-Muttalib ni jadi pemerintah dan dia tahu dia makin tua. Dan dia perlukan seseorang yang akan jadi pengganti dia. Jadinya Al-Muttalib ini cari waris kepada Hashim. Dan dia teringat Hashim pernah berkahwin dengan wanita di Yathrib dan ada seorang anak lelaki. Al-Muttalib ni pun pergilah ke Syam, pergi ke Yathrib, ke Madinah, cari siapa budak yang anak kepada Hashim, abang dia. Cari-cari jumpalah dengan Syaibah. Minta izin kepada wanita ni, ibu dia, supaya diizinkan pergi ke Mekah. Asalnya ibunya tak izinkan. Kenapa tak izinkan? Sebab anak ni masih lagi kecil. Dan dia ni bukan orang Mekah, orang Yathrib. Kenapa nak kena hijrah sana sini sebagainya? Dipujuk-pujuk dan diberitahu dia ni adalah bakal pemimpin di kota Mekah. Akhirnya ibunya izinkan. Lalu Al-Muttalib bawa lah Syaibah ini pulang ke kota Mekah. Sampai ke kota Mekah tuan-tuan, bila masuk saja ke kota Mekah, orang-orang Mekah yang nampak Al-Muttalib ketika itu, dia kata apa? Al-Muttalib bersama dengan hambanya. Dalam bahasa Arab disebut Al-Muttalib ma'a Abdul Muttalib. Al-Muttalib bersama dengan hamba Al-Muttalib. Abdul Muttalib itu maksudnya hamba kepada Al-Muttalib. Dia sangka Syaibah itu adalah hamba kepada Al-Muttalib. Namakan Abdul Muttalib. Lalu nama itu melekatlah kepada Syaibah Datuk Nabi SAW. Sebab itu Datuk Nabi tak dikenali dengan nama Syaibah, tetapi dikenali dengan nama Abdul Muttalib, hamba kepada Al-Muttalib. Dan orang Mekah memang tak nak
Abdul Muttalib ni menjadi pemerintah. Dia memang tak nak. Mati-mati dia pertahankan kota Mekah ni, tak diizinkan Abdul Muttalib menjadi pemerintah. Tapi Allah tunjukkan Abdul Muttalib layak jadi pemerintah kerana dua sebab. Ada dua sebab. Apa dia tuan-tuan? Pertama, iaitu didatangi mimpi daripada dalam mimpi Abdul Muttalib supaya digali semula telaga Zamzam. Jadi Abdul Muttalib arahkan, ni kita kena gali dekat sini ni. Aku mimpi ada telaga Zamzam yang telah tertimbus lebih daripada 500 tahun ketika itu. Ni berlaku pada zaman Bani Jurhum, iaitu keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam, isteri dia. Okay? Dia keluar daripada tu, bergaduh dengan Bani Khuza'ah. Dia marah, dia timbus telaga Zamzam ni. 500 tahun lebih. Jadi bila digali, keluar balik air Zamzam. Orang Mekah mula nampak keistimewaan yang ada pada Abdul Muttalib. Yang kedua, Abdul Muttalib ni jasa dia kepada Mekah adalah dialah yang mempertahankan kota Mekah ketika serangan Abraha. Ni tentera bergajah daripada Yaman, Sana'a tu, datang ke Mekah. Abdul Muttalib lah yang berdepan face to face dengan Raja Abraha. Dan atas sebab jasa inilah Abdul Muttalib diangkat menjadi pemerintah di kota Mekah. Okey. Jadinya ceritanya tadi tu, Al-Muttalib ni, pakcik dia ni ada anak namanya Al-Harith. Al-Harith pula ada anak namanya Ubaidah. Si fulan inilah menjadi sahabat Nabi, keluarga Nabi, dan si fulan inilah menjadi ketua panglima di dalam peperangan namanya Sariyah Ubaidah di Rabigh. Okey. Rabigh ini satu daerah di Juhfah. Kalau tuan-tuan tengok peta, dia belajar sirah ni, tuan-tuan kena tengok peta, baru kita rasa zuk tu, baru rasa seronok tu, sebab baru kita tahu kenapa taktikal dia, kenapa Nabi memilih dia. Macam kita belajar tuan-tuan, tengok berlaku di Bukit Kepong, kenapa dia lari ke sini, kenapa dia menyuruh macam ni, kenapa kau milih, baru kita faham cerita. Sebab apa? Kita nampak gambaran visual tu. Dia tak sekadar kita dengar dan tak sekadar kita baca lah. Jadi kita kena memahami dari sudut gambaran. Jadi macam tu juga. Rabigh ni tuan-tuan, dia duduk di daerah Juhfah, satu kawasan yang berada di pinggiran pantai. Okay. Juhfah ni merupakan satu kawasan lah yang Nabi SAW pindahkan penyakit daripada Madinah, yang dipindahkan ke Rabigh ataupun di daerah Juhfah. Okay. Jadi Ubaidah bin Al-Harith ni jadi ketua panglima perang. Dalam pasukan ni tuan-tuan ada 60 orang. Dan perang ni dia tercetus dengan Abu Sufyan, wakil daripada Quraisy. Dan mereka ni berbalas anak panah. Tapi tidak ada lagi main pedang tuan-tuan, sebab dalam kalangan orang muslimin masih lagi belum mahir dalam ilmu peperangan. Tapi dia nak mempertahankan, nak buat satu sekatan, maka mereka berbalas anak panah. Dan orang pertama yang melepaskan anak panah adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ini diceritakan kepada anaknya ceritakan kepada cucunya, ceritakan dalam keluarga dia. Ayah kita, datuk kita adalah pemanah yang pertama dalam sejarah Islam. Benda yang sangat dibanggakan. Macam kita lah tuan-tuan. Di Malaysia, kalau saya tanya pada tuan-tuan, waktu negara kita buat sambutan merdeka, Tengku Abdul Rahman laungkan merdeka, siapa yang azan tuan-tuan? Siapa yang azan? Masa di stadium Merdeka tu, masa laungan tu, semua orang tahu. Tan Sri Hasan Azhari kan, Tan Sri Hasan Azhari ni, semua orang tahu dia yang melaungkan azan dengan dengan taranum sekian. Satu kebanggaan bagi keluarga tersebut. Okey, baik, nanti kita sambung lagi tuan-tuan. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk Sariyah Sa'ad bin Abi Waqqas, ni adalah Sariyah yang ketiga. Okey. Sariyah yang kedua tadi, Sariyah Ubaidah bin Al-Harith, berlakulah perang. Cuma hanya melepaskan anak panah. Hanya melepaskan anak panah, dan anak panah yang pertama yang dilepaskan di dalam tentera Islam adalah daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Keberanian dia, keperkasaan dia diakui lah oleh para sahabat baginda Nabi SAW. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia ada cerita dia lah tuan-tuan. Salah satu daripada cerita yang terkenal kepada Sa'ad ni, dia adalah sahabat yang paling mustajab doanya. Sa'ad ni terkenal sebagai sahabat yang memiliki doa yang sangat mustajab dan dicemburui oleh para sahabat yang lain. Sampai ada yang mengatakan kepada Sa'ad, "Wahai Sa'ad, kamu bukan seperti Abu Bakar, Umar, Osman dan yang lain-lain yang ada nama, sahabat-sahabat kibar yang besar-besar ni. Tapi kamu adalah Sa'ad. Tapi kenapa kamu memiliki doa yang sangat-sangat mustajab?"
Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia kata, aku pun tak tahu apa yang aku lakukan sampai Allah Ta'ala jadikan aku ni memiliki doa yang mustajab. Cuma kata Sa'ad, hanya mungkin satu perkara yang aku jaga dalam kehidupan ini. Apa kata Sa'ad? Ni rahsia dia. Tip doa mustajab, tuan-tuan. Apa dia? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, iaitu aku ni akan pastikan setiap benda yang aku makan, aku akan pastikan dia datang daripada sumber yang mana. Okay. Kalau dia harta yang syubhat, tak makan dah. Kalau datang daripada sumber yang haram, dia tak makan dah. Dia hanya pastikan semua yang masuk ke dalam mulutnya itu adalah sesuatu yang halal sahaja. Ini benda mujahadah yang dilakukan oleh Sa'ad dan menjadi asbab doanya sangat-sangat mustajab. Dan sebab itu pada zaman Umar, tuan-tuan, dia pernah jadi gubernur. Dan dia pernah difitnah oleh satu kabilah di tempat di memerintah, mengatakan Sa'ad ni adalah sahabat yang paling buruk perangainya, akhlaknya, tak pandai memerintah, tak pandai solat dan macam-macam tuduhan yang jahat. Lalu Umar Khattab bila dapat laporan ni, dia panggil Sa'ad datang menghadap dekat Madinah. Sa'ad pun datang dan ditanyakan macam-macam pada Sa'ad. Benar ke macam ni? Sa'ad pun pertahankan diri, tak ada. Lalu Sa'ad doa dengan satu doa yang sangat masyhur. Dia kata apa? Kalau benarlah yang si fulan tu adalah kadzab, pembohong, aku doa 3 perkara. Dipanjangkan umurnya, diburukkan akhlaknya, dan dia hidup dalam keadaan keburukan. Dan benar, tuan-tuan, bila si fulan ni si fulan yang memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas ni, tuan-tuan, bila dia tua dalam keadaan umurnya panjang. Dalam riwayat kata apa, tuan-tuan? Sampai dia punya bulu kening ni dah jatuh dah ni. Dah tercabut-cabut dah. Nak kata tua sungguh dah. Tua rentan dah, tuan-tuan. Tua bangka lah kita kata. Tua sungguh dah ni. Tapi dengan keadaan dia tua bangka tu, dia masih lagi memiliki akhlak yang buruk. Dia duduk di tepi-tepi jalanan dan dia menggoda anak-anak dara yang melalui laluan-laluan tersebut. Semua orang cemuh dia, semua orang menghina dia. Ni adalah kerana doa Sa'ad bin Abi Waqqas yang sangat mustajab, kerana difitnah oleh si fulan tersebut. Ini antaralah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ni, dia dimuliakan, diangkat menjadi ketua pemimpin untuk peperangan yang ketiga. Kenapa Nabi memilih Sa'ad? Dia bukan keluarga Nabi. Dia diangkat, tuan-tuan, sebab Nabi nampak dia punya bakat dia, talent dia pada peperangan yang kedua tadi. Keberanian dia, kepahlawanan dia, Nabi angkat. Dan Nabi melihat perlu diberikan peluang kepada orang-orang yang memiliki kepimpinan. Dan ini yang patut kita lakukan, tuan-tuan. Kita jangan bolot, dan kita kalau ada satu jawatan, jangan serahkan kepada kalangan kita je. Okey, kita nampak ni peluang untuk anak kita, ni peluang untuk menantu kita, ni peluang untuk keluarga kita je, tuan-tuan. Sedangkan beri peluang kepada orang yang benar-benar layak. Dan sebab itu Nabi SAW bila nampak kepimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas pada perang yang kedua, maka Nabi SAW angkat Sa'ad bin Abi Waqqas pada peperangan yang ketiga. Dialah yang menjadi ketua panglima perang. Tapi walaupun Nabi angkat dia masih lagi dalam latihan. Dan Nabi SAW tak minta dia memimpin ramai tentera. Dia hanya memimpin sekitar dalam 20 orang sahaja. 20 orang saja. Sebagian riwayat kata 30 orang. Tapi yang paling kuat 20 orang. Hanya 20 orang sahaja yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Di dalam satu peperangan, tujuan dia adalah untuk menghalang tentera Abu Sufyan, kafilah Abu Sufyan yang sedang dalam perjalanan. Jadi dia nak buat serangan hendap. Tetapi Quraisy, dia ada pengintip dia. Pengintip dia maklumkan tentera Islam dah keluar yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan dia mungkin akan bertembung di Al-Qarar. Jadi tentera Abu Sufyan tukar strategi kafilah dia. Maka mereka mempercepatkan perjalanan. Saya buat macam ni, tuan-tuan, nak mudah faham. Contohlah, kita dengar satu kabar tentera datang daripada Melaka menuju ke USJ. Kita boleh anggarlah, kalau dia naik kereta mungkin dalam sejam setengah dia boleh sampai daripada Melaka sampai ke USJ. Dengan perjalanan laluan mana kita boleh agak dah. Macam itulah yang berlaku pada tentera-tentera Quraisy. Bila dia dengar saja Sa'ad bin Abi Waqqas keluar hari sekian nak bertembung di tempat sekian, dia dah boleh agak. Jadi Abu Sufyan tukar strategi. Hari yang patut kita rehat, kita tak rehat. Kita percepat.
pecut kita punya perjalanan kita supaya tidak bertembung. Jadi bila Sa'ad bin Abi Waqqas sampai di Al-Qarar, tengok-tengok tentera Abu Sufyan, pedagang-pedagang Abu Sufyan dah tak ada dah. Semuanya dah melepasi kawasan tersebut. Okey. Jadi 3 operasi ni tak berlaku apa-apa tuan-tuan. Tetapi dia tetap ada kebaikan, menjadi latihan kepada tentera-tentera baginda Nabi SAW. InsyaAllah tuan-tuan, pada kesempatan yang akan datang kita akan sambung selepas ini, iaitu tahun yang kedua Hijrah, dan kita akan menuju ke perang yang utama. Pertama, perang Zul Ushairah, perang yang menjadi punca perang Badar. Yang kedua, perang yang besarlah, perang Badar Al-Kubra. InsyaAllah, wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.